Thankfully, I think our players are okay. But in order to be gold medalists in Paris, okay is not enough. What I'm asking from my players is now actually sacrifice. In order to be a top player and to maintain sacrifice. Sebelum ini, pemain-pemain Persatuan Badminton Malaysia BM kurang menyelah di terbuka Malaysia apabila tewas pada pusingan pertama dan kedua kejohanan. Paling mengejutkan adalah juara terbuka Perancis Perlitan dan M. Tina yang tewas kepada gandingan Bulgaria Gabriela Stefani Stoeva walaupun mempunyai rekod pertemuan yang baik menentang gandingan tersebut. Manakala bagi juara dunia 2022 Ellen Soh-Woyik mara ke pusingan kedua tetapi mempamerkan prestasi yang kurang memberansangkan ketika menentang gandingan China Liu Yuchen O Zuan Yi. Sama ada dia tak ready atau tak berani. Kemungkinan tak berani atau nak cakap tak ready. I don't think it's tak ready, tapi mungkin it's, to me it's like trying to hide lah. Dia bukan so sebab dia sekarang macam we are world champion, we are world rank number 6. Okay, but then there's pressure, right? Okay, tapi kalau you berani, so you accept the situation, then baru you boleh kata, okay, ini tanggungjawab saya mah. Tapi kalau you don't accept, macam mana nak cakap, kalau you jadi bapa orang lah, tapi oh yeah, there's some issue with paternity, I'm not sure it's my anak, okay, no, so you tak akan buat lah. Sebab to you, no, it's not mine. So now is must accept the reality. Reality dia, yes, you're world champion, yes, you're world number 6, therefore, yes, people expect from you. Macam saya duduk dekat sini. Oh ya, saya tak mau jumpa press, saya tak mau sebab saya don't want to answer all this question, right? Saya lari. Then saya jangan duduk ini kerusi lah. Jangan ada title CEO. Senang aja, cari kerja lain. And for me, it's a privilege. Siapa yang kerja dalam sukan, it's a privilege. Lebih-lebih lagi kalau, like I said, if you're world champion. So, Akbar, from day one mereka ni bertugas, kita mampu sembang dekat plasma je. Tapi hari ni kita sempatlah bawakan mereka. Semalam saya sempat tengok. Okey. Memang dia-orang ni hari-hari mewarnai Nadia Arena lah. So hari ni kita nak uji lah, terutamanya Syifa Nasir kan. Siapa lagi kalau bukan? Syifa Nasir untuk Nadi Weekend kali ni. Nervous? Okey, untuk hilangkan nervous lah, kita start dengan Syifa dulu Sebab kalau Muiz ni kita dah panjang. Banyak anggut semalam. Sangat-sangat mengganggu. Okey. Hari ni kan atmosfer dia nampak walaupun Malaysia tak ada di final. Tetapi atmosfernya itu sangat mengujakan. Jadi mungkin Syifa sendiri yang ada kat sana boleh share dulu, kita nak tahu atmosfer Arena Axiata di final terbuka Malaysia. Okey, berdasarkan pemerhatian Syifa lah kan dekat Axiata Arena tu, Syifa tengok penyokong-penyokong Malaysia ni walaupun pemain-pemain Malaysia terpaksa berputih mata di round first dan second round. Ada pun yang pergi pun tak mampu pergi untuk ke semi-final untuk kali ini. Tapi fans tetap datang. Macam hari ni final, tak ada pun player-player Malaysia yang datang, yang bermain, tapi penyokong tetap ada dan memberi sokongan walaupun contohnya macam tadi Kodai dan Elson tu Victor Excelson. bertarung pun
penyokong tak ada nampak menyebelahkan yang mana-mana pun. Siapa yang skor, dia akan beri Memang dia sorak untuk dua-dua sorak lah. untuk Tak kisahlah dua-dua. satu. Even smash macam mana pun, macam itulah. Tapi you, I tahu siapa yang you sokong kan? Itu biar rahsia. Tahu siapa? Tahu lah. Biar rahsia. Itu memang senang. Kita je. Okey. Pun tahu. Takkan yang pendek tu, okey. Alright, macam Muiz kan, tadi semalam pun kita memang dah kongsikan yang akan BM adakan sidang media hari ini. So mungkin Muiz boleh kongsikan intipati yang dikongsikan BM sendiri. Apa yang berlaku ketika press conference hari inilah yang diketuai oleh Michelle Chai, iaitu CEO untuk Akademi Badminton Malaysia, adalah bahawa BM telah menyediakan segalanya apa-apa pemain perlukan, dan jika mereka perlukan lagi, mereka sanggup menyediakan perkara tersebut. Dan ini sebenarnya sekarang adalah mereka perlukan sekarang pemain untuk step up. Sebab tu kalau kita tengok Michelle Chai menyatakan bahawa okay is not enough, sebenarnya itu bermaksud kalau kita lihat Aaron Chia Sowoo-Yik, yes, mereka mempunyai rekod pertemuan menentang China tak bagus dan mereka still mampu memberi tentangan sengit tetapi tidak mencukupi. Ini adalah kerana tahun ini kita tahu adalah tahun yang penting di mana mereka harus mengumpul mata kelayakan untuk ke Olimpik. Jadi mereka perlukan pemain-pemain untuk step up lagi. Apatah lagi dengan title yang mereka sedia ada, iaitu juara dunia 2022, Perlitan dan MT Nah mempunyai juara terbuka Perancis. Jadi mereka mengikut apa kata Michelle Chai, tidak boleh berselindung lagi. Berselindung maksudnya berselindung di bawah tekanan ke, dah tak ada reason. Diorang kena step up, diorang kena akui yang bahawa saya world champion, saya perlu menang perlawanan-perlawanan ini. Dia ibarat kalau kita bekerja lah, kita ada KPI dan setiap tahun kita kena capai KPI kita. Macam mana pun kita kena capai. Okey, Muiz, kita sebenarnya dah sampai kepada tak perlu mendesak. Sebab apabila Michelle Chai menyebut bahawa BM dah, we give everything you want. Yeah. But where's the result? Tahun ini kelayakan untuk Paris 2024. Kita dah lihat sendiri bagaimana persembahan mereka. Jadi sebenarnya apakah Terbuka Malaysia ini boleh menjadi cerminan bahawa kita akan menghadapi saat sukar untuk layak ke Olimpik? Kalau kita lihat dari segi prestasi, saya rasa kita tak boleh letak Terbuka Malaysia sebagai cerminan sebab kita harus ingat Terbuka Malaysia bukan sahaja dinaik taraf ke Super 1000 tetapi ia menjadi pembuka kalender. Jadi bila pembuka kalender masih terdapat pemain-pemain yang belum mendapat momentum mereka lagi. Mereka memerlukan lebih kurang 1 atau 2 kejohanan untuk mendapat that tournament feeling. Dan disebabkan itu mata kelayakan akan bermula pada bulan Mei. Jadi mereka masih mempunyai lebih kurang 4 bulan untuk dapat semua yang diperlukan. Cuma sekarang mereka harus memenangi kejohanan adalah disebabkan mengumpul ranking dan menjadi ranking yang lebih tinggi. Apabila mata kelayakan itu bermula, mereka mempunyai undian yang lebih senang untuk mara ke stage-stage yang lebih jauh. Okey, sebenarnya Mila, walaupun ini adalah perlawanan ataupun tournament pembukaan kan, tapi bagi Muiz dan Syifa sendiri, apa good element ataupun attitude yang pemain kita sendiri boleh contohi daripada pemain luar? Untuk soalan Alice ni kita bermula dengan Syifa lah. Ya, silakan. Apa yang dia- Saya ada soalan berat tu. Okey, saya Syifa. Bagi Syifa sendiri, Syifa suka tengok lihat penampilan aksi lah daripada An Se-young, gadis berusia 20 tahun ni daripada Korea Selatan. Sebab dia punya game, cara dia bermain tu, gameplay dia cantik dan dia tahu apa yang dia nak. Dia akan, kalau kita tengok perlawanan-perlawanan dia semua, set pertama memang akan didominasi oleh dia dan set kedua walaupun pada awalnya didominasi dan lawan-lawan dia bukanlah kita nak kata mudah. Memang sukar macam hari ni pun number one world ranking yang dilawan. Tapi dia tak ada mentality yang give up macam tu. Dia still buat je sehabis baik dia berusaha. Dan Syifa ada tanya dia semalam, maybe lah dia adalah letak sasaran. Macam semua orang akan letak sasaran tahun ni nak naikkan ranking ke apa, bagi dia tak ada. Sebab dia rasa dia still muda dan dia nak ambil seberapa banyak pengalaman dan enjoy the game. So dia tak ada pressure ke apa yang dia letak dalam diri dia. Sebab tu kita boleh tengok penampilan dan aksi-aksi dia mungkin menarik lah. Selain tu juga Kodai Naroka pun mencuri perhatian. Dah cakap dah tadi. Bukan sebab aksi dia. Aksi dia sebabkan semalam dia bermain perlawanan hampir 2 jam. Okey. Ya, kalau kita tengok 2 jam tu memang duration dia panjang tapi dia
tak ada nampak, walaupun nampaklah kepenatan, siapa tak penat main 2 jam. Tapi dia still main sampai habis dan hari ini pun dia tetap beri saingan sengit juga walaupun pada set pertama tadi dengan Victor Axelsen tu. Victor Axelsen. Terbelit lidah Melayu. So macam tu dia tertinggal jauh sangat 21-6. Tapi set kedua tu dia boleh fight sikit lah, cuma tak ada rezeki lah. Okey. Baik, tapi Muiz, sebelum saya tanya soalan saya, sebenarnya saya tak setuju dengan Muiz bila Muiz cakapkan pemain belum dapat momentum baru first tournament. Sebab player-player ni dah season lah, bukan baru semalam main tournament. Tapi tak apa, itu kita akan berdebat kemudian. Saya boleh berdebat lagi. Cuma saya nak tanya. Bulan Januari ni padat. Lepas ni kita ada terbuka India, ada Masters Indonesia, kita ada Masters Thailand. Semua bulan Januari, kalender. Itu sebab dia cakap bukan baru semalam main. Jadi mereka ada banyak tournament, especially pemain badminton. Okey. Ada tak dengar BEM dah nak letak siapa kat India, siapa kat Indonesia and Thailand? Setakat ini untuk India Open, Indonesia Masters, Thailand Masters, pemain-pemain BM akan sertai kejohanan ini. Sejauh mana yang saya tahu, tidak silap saya, Zija tidak akan sertai Thailand Masters. Dan untuk BAM yang saya tahu sekarang ini, saya rasa masih ramai tidak tahu adalah Pantai Timur Boys kita. Diorang layak ke main draw untuk Thailand Masters, manakala mereka akan undur diri daripada kejohanan tersebut disebabkan Haikal Nazri mengalami kecederaan di bahagian pinggang. Selain daripada itu, memang rata-rata pemain Malaysia akan sertai 3 kejohanan ini. Okey, berbalik kepada cerita tadi. Boleh. Muiz sebutkan terbuka Malaysia dah dinaikkan kepada Super 1000. Super 1000. Maknanya prestijnya lebih tinggi. Bukankah sepatutnya di sinilah sebenarnya mereka sepatutnya menunjukkan aksi yang lebih baik? Dan macam Muiz cakap tadi, baru first tournament 2023, tapi Disember, kita tengok November, Oktober and so on, sebelum-sebelum ni mereka dah banyak dah main, dah terlalu banyak padat macam ni. 3 lagi kejohanan bulan Januari. Jadi saya tak nampak macam mereka sebenarnya masih lagi baru nak panaskan badan untuk Januari. Apa yang kita boleh katakan adalah pada tahun ini kita kena lihat mereka memasuki kejohanan dengan status berbeza. Adakah Aaron Chia Sowick sebelum ini memasuki kejohanan dengan status juara dunia? Adakah Pelitan dan Mtina memasuki kejohanan dengan status juara terbuka Perancis? Bila mereka mempunyai status begini, diorang, sebab tu Michelle cakap diorang kena step up. Sebab diorang dah sampai satu tahap. Sebab sekarang Michelle sendiri cakap Malaysia bukan lagi memburu title. Malaysia sekarang sedang cuba maintain performance tu sebab kita dah sampai ke atas. Bila kita dia untuk setiap player saja. Bila nak naik, kita lihat Kodai. Untuk naik memang kita ada banyak player naik. Tapi adakah Kodai mampu maintain berada di top level sebegitu untuk setahun? Itu persoalannya. Jadi kenapa saya cakap kita tak boleh base the whole year on performance terbuka Malaysia sahaja adalah kita harus lihat pemain-pemain lain training ke tak. Of course, diorang pun juga training macam pemain kita. Sebab tu Michelle pun sendiri cakap sacrifice. Let's say diorang training 8 jam. So atas player sendiri untuk mungkin diorang nak buat 9 jam, 10 jam. Inisiatif sendiri. Sebab coach dan management hanya boleh memberi laluan. Untuk player tu, adakah laluan dia terus ke, bengkok lingkup macam tu ke, itu atas player tu sendiri. So sekarang player yang kena bertanggungjawab atas status mereka sebagai juara. Okey. Baik, one last question. Panas Setuju atau tidak apabila kalau saya katakan bahawa tidak adanya mentor dalam badminton? Dulu player-player ni bila tengok Datuk Lee Chong Wei, dia akan segan dan dia akan training hard. Dia akan jadi benchmark daripada pemain lain. Zija sekarang dah keluar daripada BAM. So di kalangan pemain BAM, saya tak nampak ada mentor. Jadi apakah itu mungkin jadi salah satu mungkinlah penyebab juga di mana pemain-pemain sudah tidak ada lagi impian untuk bergelar seperti seorang mentornya itu yang untuk diikuti? Untuk apa yang saya boleh katakan tentang mentor adalah kita tahu Datuk Lee Chong Wei, kalau BAM sendiri yang ingin dia menjadi mentor, saya sudah pasti Datuk Lee Chong Wei tiada masalah. Dan kita tahu Datuk Lee Chong Wei sedah letak benchmark yang tinggi. Tapi kita harus ingat zaman dah berubah. Level of play sudah berbeza. Dulu memang kita boleh lihat Lee Chong Wei, Lin Dan, Chen Long, semua Taufik top 3.
berada di different level. Tetapi sekarang hanya Victor Exelsen yang mempunyai konsistensi seperti Datuk Lee Chong Wei, betul. Lindan. Yang lain kebanyakan player mereka naik. masih turun naik. Walaupun kita lihat China, kalau kita lihat prestasi pemain China yang memasuki final hari ini. Tahun lepas mereka juga ada kalah first round, ada juga kalah second round, ada juga quarter final. Sama seperti pemain-pemain kita. Cuma apa yang kita inginkan daripada pemain kita adalah untuk lebih konsisten daripada pemain lain. Jadi saya boleh cakap mereka tak perlukan mentor sebab mereka sudah cukup berada Tak setuju dah. Macam saya cakap. Senangnya tak setuju. Senang dia tak setuju lah, tapi kita kena bagi masa explanation abang, lah. Bagi masa. Okey. Boleh lagi. Macam kata baru Michelle awal Chai tahun. tadi kena step up lah. Ya. Kena step up. Sekarang ni boleh membuka mata dia orang lah. Okey. Okey. Power. Baik.